اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الشريف: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Jalla Jalaluh, kerana pada pagi ini Allah beri peluang dan kesempatan untuk kita hadir, berada dalam rumahnya, dan bersama-sama dengan berniat i'tikaf, dan dihimpunkan kita dalam satu majlis zikir, berada dalam satu halaqah zikir, atau disebut majlis ilmu, yang mana tujuan kita hadir ini tak lain tak bukan
hanya dengan satu tujuan, tidak ada tujuan yang lain, iaitulah kerana kita nak mencari, nak menuntut keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Bertambah-tambah pula, sedar atau tidak, kita berada dalam bulan haram. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan haram adalah bulan yang kita berada sekarang, yang disebut dengan namanya Zulqa'dah. Dan kita berada pada bulan-bulan haji, yang ada di kalangan saudara-saudara kita, di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan jiran-jiran kita, dijemput oleh Allah menjadi duyufur Rahman, menjadi tetamu-tetamu Allah yang berangkat atau bakal berangkat menunaikan ibadah haji di Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dalam satu hadis yang sahih, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal-ummar wafdullah azza wa jal, in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebut, al-hujjaj wal-ummar wafdullah azza wa jalla. Mereka-mereka yang menunaikan haji disebut al-hujjaj. Mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji, wal-ummar, dan mereka-mereka yang menunaikan ibadah umrah, digabungkan kedua-duanya. Mereka yang melaksanakan haji dan mereka yang melaksanakan umrah, wafdullah azza wa jal. Mereka itu adalah tetamu-tetamu agung Allah, bukan tetamu-tetamu biasa, tetapi tetamu-tetamu agung. Wafdullah azza wa jalla, tetamu-tetamu yang begitu dimuliakan oleh Allah, tetamu-tetamu yang diangkat martabat dan kedudukannya, sehingga disebut mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah adalah tetamu-tetamu agung Allah. Sehingga kan, apa kelebihan mereka? Yang disebut hujjaj, yang disebut ummar, mereka yang melaksanakan haji dan umrah itu disebut oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, inda'uhu ajabahu. Kalau kata mereka doa, Allah terima doa mereka. Kalau sekiranya mereka berdoa, pasti Allah Ta'ala memperkenankan doa mereka. Maknanya apa? Mereka yang melaksanakan haji dan umrah itu, doa mereka itu sangatlah mustajab. Doa mereka akan mudah diperkenankan oleh Allah. Inda'auhu ajabahum. Kalau mereka doa, Allah terima doa mereka. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka minta ampun, kalau mereka mohon ampun, Allah pasti akan mengampunkan mereka. Allahu Akbar. Inilah kedudukan mulia bagi tetamu-tetamu Allah
Sehinggakan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita pernah mendoakan dengan satu doa kepada para jemaah haji. Nabi kita mendoakan, Allahumma ighfir lil hujjaj wa liman istaghfara lahul hajj. Hadis itu sahih. Doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada para jemaah haji, iaitulah Nabi kita berdoa, Allahumma ighfir lil hujjaj, ya Allah, ampunkanlah jemaah-jemaah haji. Ini doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Minta apa? Minta Allah beri keampunan kepada para jemaah haji. Waliman istaghfara lahul hajj, dan ampunkan juga orang yang diminta ampun oleh jemaah-jemaah haji. Dua benda, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama, Nabi minta ampun khusus untuk jemaah haji. Yang kedua, Nabi minta ampun untuk siapa-siapa yang diminta ampun oleh para jemaah haji. Maka sebagai satu adab, bila dengar orang nak pergi haji, kita pergi ziarah. Sebagai satu adab, apabila kita dengar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita yang akan berangkat menuju ke Baitullah Al-Haram sebagai duyufur Rahman, sebagai tetamu-tetamu Allah, maka sebagai satu adab digalakkan kepada kita untuk pergi ziarah dan minta doa dia, minta tolong dia doakan kepada kita supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Apa sebabnya? Sebabnya doa para jemaah haji itu sangatlah mustajab. Doa para jemaah haji itu akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak lama dah kita akan sampai 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Kita masih berada dalam bulan Zulqa'dah, pertengahan bulan Zulqa'dah. Tak lama dah nak masuk 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah, apa yang ada pada 1 sampai 10 Zulhijjah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 10 hari pertama atau 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah disebut dalam Quran, iaitu pada ayat surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Allah bersumpah. Waw di sini waw al-qasam, waw sumpah. Pada ayat pertama Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Dan pada ayat yang kedua Allah Jalla Jalaluhu bersumpah, walayalin ashr, demi malam yang 10, demi hari yang 10. Yang dimaksudkan hari yang 10 adalah 1 sampai 10 Zulhijjah, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama di dalam banyak kitab-kitab tafsir. 1 sampai 10 Zulhijjah, daripada ayat yang kita bacakan tadi, walayalin ashr,
demi malam yang 10, demi hari yang 10, ketahuilah sepanjang tahun, dalam setahun, hari yang paling baik dalam setahun adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Hari yang paling baik dalam setahun adalah 10 terawal, 10 pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari yang paling baik dalam setahun. Sementara malam yang paling baik dalam setahun adalah Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, yang hanya ada dalam bulan Ramadan, yang berada salah satu di antara 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik dalam setahun. Tapi ingat, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah adalah hari yang paling baik dalam setahun. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, kita boleh jumpa, bertemu dengan 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Hadis itu sahih. Baginda Nabi kita bersabda, tidaklah ada satu hari pun yang amal-amal soleh yang dibuat Allah lebih suka daripada 10 hari ini. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang Allah paling suka, yang Allah lebih suka hamba-hamba dia buat amal-amal saleh lebih daripada 10 hari ini. Apa maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat? Maksudnya Allah lebih suka hamba-hamba dia buat banyak amal soleh pada 10 hari ini lebih daripada hari-hari yang lain. Terkejut sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu sahabat-sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Walaupun berjihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Nabi jawab, ya, walaupun berjihad di jalan Allah, Allah lebih suka hamba-hamba dia buat amal soleh pada 10 hari ini lebih lagi daripada orang yang berjihad di jalan Allah, lebih lagi daripada orang yang keluar berperang di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar berperang dan dia mati syahid. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ni yang kata 10 hari ni, 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang paling baik dalam setahun. Jangan sia-siakan, jangan kita lepas peluang ini untuk kita membuat sebanyak-banyak amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah panjang usia kita, kita dapat jumpa 10
hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan kerana itu 10 hari ini buatlah sebanyak-banyak amal soleh. 10 Zulhijjah, hari raya korban, hari raya haji, disebut apa? Idul Adha. Hari itu disebut dengan nama apa? 10 Zulhijjah itu. Hari raya korban itu disebut Yaumun Nahar. Alif Lam Nun Ha Pedah Ra. Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah disebut dengan nama Yaumun Nahar. 9 Zulhijjah disebut dengan namanya Yaumul Arafah. Dan 8 Zulhijjah disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah. Para jemaah haji sudah bersiap-siap memakai pakaian ihram yang menunaikan haji tamattu', umpamanya sudah bersiap-siap dengan memakai ihram di bangunan penginapan di hotel masing-masing dan berniat haji dan menuju ke bumi Arafah. 9 Zulhijjah disebut Yaumul Arafah. 8 Zulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah, hari di mana jemaah-jemaah haji berangkat menuju ke bumi Arafah pada 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hari Arafah, adalah perhimpunan terbesar seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah. Tak kira warna kulit, tak kira bangsa apa, tak kira bahasa pertuturan, tak kira, semuanya hari itu sama saja. Tak kira hang kuli ke, hang bos ke, hang rakyat ke, hang pemimpin ke, tak kira siapa, semuanya sama, berhimpun, berkumpul di bumi Arafah, bermunajat, berdoa, minta ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Perhimpunan yang paling besar, perhimpunan yang paling megah, perhimpunan raksasa seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Maka 9 Zulhijjah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunatkan kepada kita yang ada di sini, yang tak ada kesempatan menunaikan ibadah haji. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa sunat Arafah. Kerana apa? Kerana balasan ganjaran besar disediakan untuk mereka-mereka yang menunaikan ibadah puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang sahih. Nabi kita bersabda tentang puasa pada hari Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Hadis itu sahih. Dan baginda Nabi kita bersabda, puasa pada hari Arafah, aku sangat berharap kepada Allah diampunkan, dikafarahkan dosa 2 tahun, setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, aku sangat berharap diampunkan dosa dengan berpuasa pada hari Arafah. Allah mengkafarahkan, Allah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang sebelum, setahun yang selepas.
hadis ini sahih bukan dhaif. Hadis dhaif pun kita boleh beramal. Tambah-tambah ini hadis yang sahih, menceritakan kepada kita kelebihan orang yang puasa pada hari Arafah, yaitu orang yang tidak berkesempatan, yang tidak berpeluang menunaikan ibadah haji. Jemaah yang menunaikan haji adalah makruh berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah puasanya sunat hanya kepada mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Maka jangan lepas peluang, jangan sia-siakan peluang. Sekiranya Allah panjangkan usia kita, kita dapat jumpa hari Arafah, maka ambil kesempatan ini untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa sunat pada hari Arafah. Jangan pandang remeh amalan-amalan sunat. Wahai saudara-saudara muslimin muslimat, jangan pandang lekeh segala ibadat-ibadat sunat. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, jangan memandang ringan segala amalan-amalan sunat, kerana yang sunat-sunat akan tolong tampung fardu kita, hak wajib kita. Yang cacat sana, cacat sini, terkoyak sana, terkoyak sini, berlubang sana, berlubang sini. Hang jangan duk perasan, hang jangan duk rasa hang dah hebat, segala hak wajib-wajib dah elok dah. Dah, hak wajib-wajib kita ni banyak yang cacat, tuan-tuan. Hak fardu kita ni banyak yang cacat, tak sempurna. Solat wajib kita pun ada yang tak sempurna. Yang nak tolong tampung, yang nak tolong tampai adalah solat sunat. Hak fardu kita, puasa wajib kita, ada yang cacat, ada yang berlubang sana, berlubang sini. Yang nak tolong tampung apa dia? Puasa sunat. Zakat hak wajib, ada yang cacat. Yang nak tolong tampung adalah sedekah sunat. Muslimin muslimat, macam solat kita lah, solat fardu kita tak sempurna. Rukun qauli cacat, rukun fi'li pun cacat, serba-serbi cacat. Yang nak tolong tampai hak koyak tu, hak nak tolong tampung hak koyak tu adalah solat sunat. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sebut dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, solat sunat yang berada pada ranking paling atas. Solat apa? Wahai saudara-saudara muslimin muslimat, dalam kitab Lataiful Ma'arif kata Imam Ibnu Rajab, solat sunat yang berada pada kedudukan paling atas, yang pertama solat witir. Solat witir kita dah buat bulan Ramadan. Ada pula yang ingat sembahyang witir ni hanya ada dalam bulan Ramadan, keluar Ramadan dia tak buat dah. Kesian kat dia, kesian kat dia. Pasal apa dia tak buat? Tak mengaji. Bila tak mengaji tak faham. Dia duk ingat sembahyang witir hanya ada pada malam ke-16 dalam bulan Ramadan. Selepas pada rakaat yang ketiga solat witir, habis Ramadan, pada malam-malam Ramadan dia hanya ingat solat witir ini hanya ada pada setiap malam selepas solat tarawih dalam bulan Ramadan. Keluar daripada Ramadan dia tinggal, dia tak buat. Ini salah besar. Sedangkan solat witir adalah solat yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra,
baginda Nabi kita bersabda, jadikanlah penutup solat malam kamu dengan solat witir. Kita tak mampu nak bangun pukul 3-4 pagi, tak mampu. Mata tak mampu nak celek pukul 3-4 pagi, tak mampu nak bangun. Tak apalah, lepas sembahyang isyak balik rumah, buatlah solat witir, siap-siap, walaupun hanya dengan jumlah 1 rakaat, walaupun hanya dengan 1 rakaat, buatlah sebelum kita tidur, kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana salat sunat yang duduk pada ranking paling atas, yang pertama salat witir, dan yang kedua disebut salat rawatib. Tuan-tuan tahu tak salat rawatib? Salat sunat yang mengiringi salat fardu, sama ada sebelum atau selepas, disebut apa? Salat rawatib. Jangan tinggal. Rawatib ni ada 2. Yang pertama muakkadah, yang ditekankan. Yang kedua ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Yang mana satu? Rawatib yang ditekankan, yang diberatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan adakah kita buat rawatib yang ditekankan, yang diberatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Dalam satu hadis, baginda Nabi kita bersabda, man shalla fi yawmin wa laylatin 12 rak'atan buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang solat sehari semalam 12 rakaat, siapa yang boleh, siapa yang mampu untuk solat sehari semalam dengan bilangan 12 rak'atan, 12 rakaat, siapa boleh jaga, siapa boleh buat, siapa mampu untuk solat sehari semalam 12 rakaat, dia dapat apa? Buniya lahu baitun fil jannah, maka akan dibina sebuah istana di dalam syurga untuk dia. Akan dibangunkan sebuah mahligai dalam syurga untuk dia. Hadis ini sahih. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, 12 rakaat itu apa dia? Dengar elok. Siapa yang jaga, siapa yang buat, siapa tak tinggal 12 rakaat ini, janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniya lahu baitun fil jannah, akan dibina sebuah mahligai, istana dalam syurga. Istana dalam syurga, tuan-tuan, oi, bukan istana atas dunia. Kalau dihimpun istana-istana dalam dunia ni, istana dalam Malaysia, istana di Turki, istana di Mesir, istana di Mekah, istana di Australia, kalau dihimpun semua istana dalam dunia ni, mana lebih besar, mana lebih cantik, mana lebih indah dengan istana dalam syurga? Dah tentulah jawabnya. Yang lebih cantik, yang lebih besar, yang lebih indah, istana dalam syurga. Takkan tak mau kot. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baginda Nabi kita bersabda, siapa jaga 12 rakaat ini, Allah membina sebuah istana dalam syurga. Apa dia 12 ni? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4. Selama ni nak buat 2 kan? Tambah lagi 2, 4. Selama ni nak buat 2, tambah lagi 2, 4 rakaat sebelum zuhur. Direct ke? Dua-dua ke? Jawabnya afdal 2 rakaat, 1 salam,
selesai, bangun lagi 2 rakaat, 1 salam. Ini afdal. 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Jadi berapa dah tuan-tuan? 6. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi 6. Lagi 6. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat lepas maghrib. Jangan tinggal. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat lepas isya. Jangan tinggal. Lepas maghrib 2, lepas isya 2, lepas isya jangan balik terus. Buat 2 rakaat solat sunat selepas isya. Tengok tuan-tuan, bulan Ramadan semua orang main solat tarawih 20 rakaat. Masjid Sungai Lima buat berapa? 20. Dengar kata 36. 20 tu. Jadi tak kira lah, 20 rakaat dia main solat tarawih 20 rakaat, tak pernah miss. Alhamdulillah, hebat. 20 rakaat tiap-tiap malam, alhamdulillah. Tarawih 20 rakaat, tak pernah tinggal. Tapi lepas isyak dia tak solat sunat. Selepas isyak 2 rakaat saja. Kesian dekat dia, rugilah dia, tersangat-sangat rugi. Apa sebab? Sebabnya 2 rakaat selepas isyak lebih baik daripada 20 rakaat tarawih. Tapi sebab tak mengaji, tak faham. 20 rakaat tarawih buat, 2 rakaat selepas isyak yang menjadi muakkadah, yang ditekankan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dia tinggal. Rugi tak? Sangat-sangat rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, dah 10 dah. Lagi 2, nak cukup 12. Wa rakaatain qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Pagi ni sebelum kita salat subuh, lepas Tok Bilal azan, kita salat sunat subuh 2 rakaat. Itu juga adalah rawatib yang sangat dituntut, ditekankan, diberatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang balik. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Daripada 12 ni tuan-tuan, hak kesemuanya muakkadah, yang paling atas sekali adalah 2 sebelum subuh. Kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling atas adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi siapa yang boleh jaga 12 ni, Nabi kita sebut bunyalahu baitun fil jannah, dibina sebuah mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Nak cakap, siapa boleh cakap? Nak cakap senang, nak buat payah. Sebab apa? Sebab nak kena ada satu benda. Nak boleh buat benda ni kena ada satu benda. Apa dia? Istiqamah. Kalau tak ada itu, payah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk menambah sebanyak-banyak amal soleh. Kita berada dalam bulan haram dan kita bakal sampai 10 hari yang paling baik sepanjang tahun, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah beri peluang, Allah beri kesempatan, Allah beri kekuatan untuk kita menambah sebanyak-banyak amal-amal soleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu.
sebagai sikit tamthil untuk pengajaran kita, untuk diri saya dan diri tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan amalan kita diterima di sisi Allah. Saya dah bagi lagi isim Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bagi lagi ya kat masjid ni? Tak bagi lagi? Belum Ya Qadimu Ya Daimu, bagi lagi ya? Tak lagi? Betul? Belum lagi? Baik, ikut saya nak. Ikut saya. Saya akan ijazahkan satu amalan, iaitu isim yang dibaca oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati. Dibaca bagi orang yang ada hajat yang besar, ada sesuatu hajat yang besar, dibaca lepas subuh 100 kali. Kemudian di pohon dia mintalah apa segala hajat yang dia nak, maka amalan ini amalan mustajab hajat. Sama-sama ikut saya. Isim yang dibaca Nabi Isa ni ketika menghidupkan orang mati, sebelum Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati, baginda solat 2 rakaat dan beliau membaca isim ini pada sujud yang terakhir. Ikut saya sama-sama. Yang ada di sini, alhamdulillah, yang ada di sini ikut. Ya Qadimu Ya Daimu Ya Ahadu Ya Wahidu Ya Samadu. Pada 5. Kita ulang lagi. Ya Qadimu Ya Daimu Ya Ahadu Ya Wahidu Ya Samadu. Lagi sekali. Ya Qadimu Ya Daimu Ya Ahadu Ya Wahidu Ya Samadu. Boleh dah? Tak boleh juga. Semalam makan kari kepala ikan. Payah nak ingat. Ada whiteboard? Ada? Tak ada? Ada dalam store? Ambil. Tu ada dia ambil. Okey, sekali lagi Ya Qadimu. Makna Ya Qadimu, wahai Tuhan yang tidak ada permulaan, yang bersifat dengan sifat qidam. Dia tu qadim. Allah itu qadim. Zat tu bersifat dengan sifat qidam, sedia. Itu zat yang tidak ada permulaan. Ya Qadimu. Maksud Ya Qadimu ada. Apa kita tulis? Dah duduk kat mana nak pasal? Boleh?
tulis dah. Yang tak nampak pergi nampak. Takut tak nampak, sekali baca tak betul huruf lah. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahadu, Ya Wahidu, Ya Samadu. Ya Qadim, wahai zat yang tidak ada permulaan. Ya Daim, wahai zat yang kekal, tidak akan rosak binasa. Ya Ahadu, wahai zat yang esa, tunggal, tidak berbilang-bilang. Ya Wahidu, wahai zat yang tunggal, tidak ada tandingan. Lebih kurang Ahadu dengan Wahidu. Ya Samadu, wahai zat yang menjadi tempat bergantung sekalian makhluk, tempat tumpuan sekalian makhluk. Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Ahadu, Ya Wahidu, Ya Samadu. Diulang sebanyak 100 kali. Bagi siapa-siapa yang ada hajat yang besar, maka lepas subuh istiqamah membaca isim ini, isim Nabi Isa menghidupkan orang mati ini sebanyak 100 kali diulang. Ulang macam mana? Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Ahadu, Ya Wahidu, Ya Samadu. Sekali. Nombor 2 pula. Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Ahadu, Ya Wahidu, Ya Samadu. 2 dah. Ulang lagi 3 sampai genap 100. Sampai cukup 100. Sampai bilangannya 100. Habis cukup 100, angkat tangan minta ke Allah. Minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta apa? Ya Allah, hamba ada seorang anak, ya Allah, wahai Allah, tapi selalu tak dengar kata, keras hati. Tolonglah wahai Allah, lembutkan hati dia supaya dia taat kepada Engkau dan taat kepada aku. Nak minta apa minta? Nak minta hajat apa minta? Wahai Allah, rezeki aku ni rasa sempit, ya Allah, tolong bagi luas rezeki aku, wahai Allah. Nak minta apa minta? Hajat apa yang kita nak? Wahai Allah, aku dah minta kerja dah 7-8 tempat tak dapat. Bagilah aku dapat peluang pekerjaan, wahai Allah. Apa saja nak minta, hajat kita minta. Ni satu amalan mustajab hajat yang telah diberikan oleh seorang ulama yang berkat pada usia 108 tahun. Ni Masjid Keladi nak pergi 9 hari bulan. Masjid Sungai Limau nak pergi bila nanti bagi tahu. Bagi nama kat Cikgu Khalid, siapa nak pergi ziarah Baba. Pada usianya 108 tahun, Baba Haji Abdul Rahman bin Haji Yunus, anak murid pada Mekah yang paling tua masih hidup atas muka bumi Allah. Yang paling tua. Kat Malaysia tak ada dah. Kat Malaysia paling tua kali Pak Timat Padang Sanai, Kuala Nerang. Pak Timat Padang Sanai, Allahu yarham. Tak ada dah. 94 ke 95. 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ni yang paling tua sekali ni. Dekat mana? Raman, Jala, Selatan Thailand. 108. Anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Mandili yang masih hidup. Anak murid Syekh Yasin Padang yang masih hidup. Amalan ni berkat. Dan payah dah nak dapat ni. Payah dah nak dapat. Sama-samalah tuan-tuan muslimin muslimat, kalau ada hajat besar, sama-sama kita amal ni. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan berkat amalan ini yang kita dapat daripada generasi yang pernah menadah kitab dengan Pak Dae, yang bersambung silsilah ilmu dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ijazahkan amalan ini kepada semua yang ada pada hari ini sebagaimana yang telah diijazahkan kepada kami oleh Baba Haji Abdul Rahman. 9 hari bulan ni saya pergi dengan Masjid Keladi. Saya khutbah di sana, di Masjid Baba. Baba minta pergi masjid dia untuk khutbah di Masjid Keming, Kampung Keming kat Raman. Jadi tuan-tuan yang ada di sini, ajaztukum kama ajazani syaikhi. Saya ijazahkan kepada semua. Sebut qabiltu. Cukup sekadar itu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.
dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi ta'ala rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.